السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Sidi hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita semua. Diberikan kesihatan dan kekuatan oleh Allah untuk kita mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Dan sama-samalah kita berdoa memohon kepada Allah, moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita yang terdahulu, menerima amal soleh yang telah kita lakukan, dan moga Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada kita untuk berada pada hari, iaitu di antara 10 hari yang pertama dan di antara hari yang mempunyai keutamaan yang begitu besar, iaitu 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajri wa layalin 'ashr, yaitu bermaksud demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Surah Al-Fajr ayat 1-2. Ayat 1 dan 2. Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika mana menafsirkan ayat tersebut, dia kata yang dimaksudkan dengan hari-hari yang 10 ni, malam-malam yang 10, iaitu 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Bila Zulhijjah hari Jumaat? Start malam esok. Maknanya hari Rabu 1 Zulhijjah. Ulama-ulama tafsir memang berbeza pandangan apakah yang dimaksudkan dengan walayalin 'ashr, malam-malam yang 10. Di antaranya ada yang berpandangan 10 hari yang pertama di bulan Ramadan. 10 pertama bulan Zulhijjah kita dah sebut tadi. 10 hari yang pertama bulan Ramadan, 2 pandangan. Yang ketiga 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, 3. Yang keempat 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Ini di antara perbezaan pandangan di antara para ulama. Pun begitu kalau kita tengok dia kata sini, Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahawa tafsiran yang menyebut 10 hari Zulhijjah itulah yang lebih tepat di sisi Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Maknanya walayalin 'ashr, dan malam-malam yang 10, iaitu 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Pendapat ini dipilih oleh majoriti daripada pakar tafsir. Maknanya sebilangan besar daripada ulama tafsir yang berpandangan sedemikian. Bahkan dalam masa yang sama, ianya juga adalah sebahagian daripada pandangan, iaitu para salafus salih.
Selain mereka juga menjadi pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat hak Nabi berdoa kefakihan dalam agama. Dia juga supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada beliau iaitu ilmu dalam penafsiran Al-Quran, dalam mentafsirkan ayat-ayat Quran. Dan kalau kita tengok di antara yang berpandangnya sedemikian juga iaitu anak murid kepada Abdullah ibn Abbas sendiri, Mujahid rahimahullah ta'ala. Mujahid rahimahullah. Jadi inilah di antara sebab yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Pandangan yang paling tepat di kata sini iaitu 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Walaupun di sana adanya perbezaan pandangan. Kemudian kalau kita tengok kesimpulan dalam masalah ni, Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau memberikan satu, kita kata sini, penjelasan yang agak dipuji oleh para ulama. Kerana beliau berusaha bila mana berlaku pertembungan pandangan tadi, dan di antara pandangan yang kuat juga 10 akhir daripada bulan Ramadan, seperti mana yang kita sedia maklum dalam surah Al-Qadr di antara contohnya. Dia hadis-hadis bagaimana Nabi maknanya kilah kejak ikatan ketika mana berada di 10 akhir Ramadan. Jadi Imam Ibn Qayyim dibuat satu kesimpulan, dia kata 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan lebih utama daripada 10 malam pertama Zulhijjah. Kalau nak bicara dari sudut malam, 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah lebih utama daripada 10 malam pertama daripada bulan Zulhijjah. Lalu katanya lagi, dan 10 hari pertama Zulhijjah, maknanya siang hari dia. Hak tadi kita bicara malam. Siang hari dia, 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir malam, 10 hari terakhir siang hari ketika mana di bulan Ramadan. Maknanya sini kedua-dua 10 awal dan akhir tadi masing-masing mempunyai keutamaan yang tersendiri. Jelas ada jemaah tak? Berkenaan dengan kesimpulan pertembungan yang berlaku tadi. Kalau kita bicara malam, maka 10 malam yang terakhirlah lagi utama. 10 malam terakhir Ramadan lagi utama. Kalau kita bicara siang hari, maka 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah itu lagi utama ataupun lagi afdal. Apakah di antara sebab Imam Ibn Katsir berpandangnya walayalin ash 10 hari pertama Zulhijjah? Apa sebab dia? Dalam satu hadis, sebelum kita masuk kitab ni, kita setuh sikit keutamaan melakukan amal soleh pada 10 hari yang pertama Zulhijjah. Lepas tu ada masa insya-Allah kita akan habis kitab kita, ataupun kalau tak ada insya-Allah dan minggu depan, maknanya sebelum raya haji, minggu depan ada lagi semalam maknanya kita akan habis kitab kita bab muqaddimah insya-Allah. Sebab tajuk ni pun agak panjang sikit, dan tempat kita ni pun mungkin kita boleh kata jaralah. Jara sangat diketengahkan keutamaan melakukan amal soleh pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Satu ketika Nabi SAW, Nabi sebut kepada Abdullah ibn Abbas dan juga sahabat. Katanya baginda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Yaitu bermaksud, Nabi kata tidak ada hari yang mana amal soleh dilakukan padanya melebihi daripada hari-hari yang 10 pertama Zulhijjah ni. Nabi kata tak ada hari yang lebih utama, yang lebih dicintai oleh Allah. Maknanya bila buat amal soleh itu yang lebih disukai oleh Allah pada 10 hari yang pertama Zulhijjah. Tiba-tiba sahabat tanya Nabi, qalu ya Rasulullah,
Dia kata, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Walaupun orang itu tak berjihad di jalan Allah, mana lebih dikasihi oleh Allah, mana lebih dicintai oleh Allah, berbanding dengan melakukan amal soleh pada 10 hari yang pertama Zulhijjah. Sidi hadirin rahimakumullah. Jihad ni adalah di antara yang tertinggi dalam Islam. Mempunyai keutamaan yang begitu besar. Mereka-mereka yang menyahut seruan jihad dengan harta dan diri mereka, Allah Subhanahu wa taala gantikan untuk mereka syurga. Allah Subhanahu wa taala gantikan untuk mereka syurga. Kerana mereka berjihad di jalan Allah dengan diri dan harta. Mereka berperang. Kesimpulan dia dua, sama ada dia dapat meneruskan kehidupan dia, maknanya dia tidak terbunuh, ataupun sama ada dia bunuh orang ataupun orang bunuh dia. Dalam arti kata syahid. Allah tawarkan untuk mereka ni adalah syurga. Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini sebagai tukar ganti. Ya Allah tawarkan kepada orang yang menyahut seruan jihad. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala tawarkan dalam surah As-Saff. Bagi mereka-mereka yang menyahut seruan jihad, Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada mereka satu perniagaan yang akan menyelamatkan mereka daripada azab api neraka yang begitu pedih. Allah tawarkan kepada mereka satu perniagaan yang mana siapa dia sahut seruan ni, siapa dia sahut perniagaan tadi, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan mereka daripada api neraka yang begitu pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan kepada kamu, iaitu kepada kita semua, satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tu'minuna billahi wa rasulih. Pertama, beriman kepada Allah dan juga Rasul. Syarat ni syarat tak boleh tinggal. Lebah belah mana, aling belah mana kita, beriman kepada Allah dulu. Bagian ni bagian tak boleh lagi. Buatlah kebaikan setara mana sekalipun, kita sedekah sebesar gunung Uhud sekalipun, selagi mana tidak beriman kepada Allah, maka orang ni akan kekal dalam api neraka selama-lamanya. Syarat dia beriman dulu. Satu ketika, ada 3 orang sahabat ni, dia duduk buah sama dia. Tengah duduk kecek gimari-gimari. Dia bicara tajuk amalan yang paling utama. Dipanggil afdalul a'mal. Gapo dia amalan yang paling utama dalam Islam? Sahabat yang pertama dia kata, beri minum ke jemaah haji. Beri minum kepada jemaah haji. Dan memang bersalah dia punya keutamaan minum ni. Dah. Kalau kita minum, hok biasa-biasa orang hok lalu lalai dan sebagainya contoh, kita letak air untuk mereka minum dah. Orang hok lalu dia berasa dahaga, dia boleh minum air situ, besar keutamaan. Ataupun kalau kita tengok dalam kitab fiqh sunnah dia bawa satu hadis berkenaan dengan di antara amalan yang berterusan ni, bila mana kita tengok satu penempatan ni yang contohlah gapo dia hok diperlu, elektrik ke ataupun tempat dia ni perlu apa dia? Perlu kepada bekal air ke? Dah? Jadi kalau kita pergi, kita gali telaga, kita airi air tadi supaya air boleh sampai ke penempatan tersebut. Ini di antara keutamaan yang begitu besar. Walaupun setelah matinya manusia. Amalan yang berterusan. Tak reti gaduh. Jadi orang Arab kalau contohlah tempat kita mengaji, dia nak cari sungai tempat dia tak ada. Sungai paling dekat Najd perjalanan daripada kalau kita ni Kuala Lumpur lah dia punya Asimah tu, hak paling dekat Najd perjalanan. Jadi dia orang buat cara lagu mana? Dia beli air, dia tak dalam tong, dia tak depan kedai dia. Orang lalu silakan minum. Dia tak cawer seputih. Ini di antara cara untuk meraih ganjaran daripada Allah.
Di antara cara. Jadi sahabat hak mula-mula tadi, dia kata, we minum kau jemaah haji besar keutamaan ni. Sahabat yang kedua, dia kata, pada ambolah. Orang yang mengimarah ke Masjidil Haram, ini lagi utama. Maknanya orang yang beribadah di Masjidil Haram. Orang yang jaga kebersihan Masjidil Haram. Orang yang kita kata sini, memperelokkan supaya orang mudah untuk beribadah. Ini termasuk imarah. Dia kata pada ambo, hak ni lagi utama. Ya, sahabat yang ketiga, dia kata ke mana? Sahabat ni menjadi penentu. Sama ada dia duduk alik nombor 1, ataupun dia duduk alik nombor 2. Atau mungkin dia ada pandangan dia sendiri juga. Ataupun mungkin dia ada pandangan dia sendiri. Tiba-tiba sahabat kata, pada hamba lah, jihad jalan Allah lagi utama. Kebetulan Sayyidina Umar Al-Khattab, dia lalu situ. Jadi sahabat dipanggil. Wahai Sayyidina Umar, aku cerita, ni, kita selisih pandangnya. Dan dia tajuk mana amalan paling utama. Jadi, aku ya, hak mana lebih utama sebenarnya di antara 3 amalan tadi. Nah, mungkin kalau Sayyidina Umar wisa pula jadi 4. Tak kan? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an bila ditanya oleh sahabat, bila diminta oleh sahabat untuk memberi pandangnya mana amalan yang paling utama. Jadi Sayyidina Umar dia kata gini lah. Nabi ada lagi ni. Tanya Nabi. Nabi ada. Wahyu masih tunggu. Sehingga bila mana sahabat rujuk dengan Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala waktu ayat. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawu 'inda Allah. Yaitu bermaksud, adakah kamu jadikan ataupun kamu kira-kira memberi minum kepada jemaah haji dan mengimarahkan Masjidil Haram seperti mana mereka yang beriman kepada Allah? Tuhan tanya, adakah kamu kira orang yang minum jemaah haji, orang yang mengimarah Masjidil Haram, adakah kamu nak samakan mereka ni dengan orang yang beriman kepada Allah? Wajahada fi sabilillah, sekalipun dia orang yang berjihad di jalan Allah, mu nak samakan? La yastawu, tidak sekali-kali sama. Ini beza orang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak cerita dalam Quran, tajuk sebelum nak bahas tajuk tadi, dia kena bahas tajuk beriman dulu. Kena bahas tajuk beriman kodok dulu. Sebab tu dalam ayat tadi Allah tidak terus cerita jihad. Allah cerita dulu berkenaan dengan orang hak beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Tu'minuna billahi wa rasulih. Sebab orang tak beriman kepada Allah, dia buat amalan belah mana sekalipun, Allah telah memberi contoh dalam Quran. Walladzina kafaru a'maluhum. Orang-orang bukan Islam ni, mereka punya amalan-amalan mereka. Dia menyangka dia ni, Allah perumpamakan dia duduk di tengah pada pasir. Dia kalau pada pasir ni dia olik, maknanya panah lah. Bila panah, yahsabuhu dham'an ma'an. Mereka menyangka fatamorgana yang berada di permukaan pasir ni, macam kita lah lalu depan di jalan tengah hari, nampak sinar atas jalan raya, okey? Fatamorgana. Mereka menyangka fatamorgana tadi, maknanya kilauan tadi, ma'an, mereka menyangka ianya adalah air. Hatta idza ja'ah, sehingga bila mana dia pergi nak mendekati kepada air tadi, mendatangi kepada air tadi, lam yajidhu syai'an, tak ada apa satu. Ini yang Allah cerita perumpamaan amalan mereka-mereka yang kufur kepada Allah, orang-orang yang bukan Islam. Jadi jelas kepada kita bahawa yang pertama sekali adalah beriman kepada Allah dulu. Lepas tu barulah seterusnya Allah Subhanahu wa taala nyatakan orang beriman kepada Allah, orang beriman kepada Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah, dia orang hak berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta mereka, wa anfusikum, dan dengan diri mereka. Baik, apapun yang kita nak sentuh, dua ayat tadi berkenaan dengan keutamaan jihad yang begitu besar sehingga ganti untuk mereka adalah
syurga. Dalam Nabi sebut, Nabi kata, tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah, amal soleh yang dilakukan oleh hambanya, melainkan pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Tiba-tiba sahabat tanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Sekalipun, walaupun orang itu berjihad di jalan Allah, mana lebih dicintai? Nabi SAW bersabda, Nabi kata, walal jihadu fi sabilillah. Nabi kata, walaupun berjihad di jalan Allah, melakukan amal soleh pada 10 hari yang pertama Zulhijjah, lebih dicintai oleh Allah. Di akhir hadis Nabi SAW sambung. Nabi kata Nabi kata melainkan rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, seseorang yang keluar daripada rumah dia, lelaki yang keluar daripada rumah dia, bi nafsi dengan dirinya, wa malih dengan hartanya, falam yarji' min dhalika bi syai'in. Maknanya taklid berlaku. Pitih dia habis jalan Allah, dia pun syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata melainkan hak ni. Hak ni lagi utama. Hadis ni adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmizi. Dalam hadis ni ahli jemaah, ni di antara sebab Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menafsir ayat tadi, dia kata walayalin ash, iaitu adalah 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Disebabkan hadis ni. Dan hadis ni Abdullah Ibnu Abbas dengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, iaitu pada hari-hari yang tertentu. Sekali pula sini Abdullah Ibnu Abbas ketika mana tafsir ke ayat berkenaan dengan di antara galakan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ingat kepada Allah pada hari-hari yang tertentu, katanya Abdullah Ibnu Abbas yang dimaksudkan dengan hari tertentu ayyamul ashr, 10 hari yang pertama Zulhijjah. Baik. Sekarang ni ahli Jumaat, apa di antara amalan-amalan ya kita kata sini termasuk dalam kategori al-amalus salih. Sebab dalam hadis tadi Nabi kata al-amalus salihu fihinna, amal soleh yang dilakukan padanya. Hadis daripada Abdullah Ibn Umar radhiyallahu an, katanya beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah." Tidak ada hari yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hari yang begitu kita kata sini mempunyai keutamaan yang begitu besar. Wala ahabba ilaih, dan tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyamil ashr, melainkan daripada hari-hari yang 10 ni. Lalu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru, maka oleh kerana itu hendaklah kamu perbanyakkan. Ini Nabi pesan kepada sahabat. Mula-mula Nabi nak ayat tidak ada hari yang lebih utama, yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada hari-hari 10, iaitu 10 yang pertama Zulhijjah. Lalu Nabi sebut kepada sahabat, fa'akthiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmidi. Nabi kata sekiranya kamu berada pada hari-hari tadi, maka hendaklah kamu memperbanyakkan tahlil. Maknanya sebut la ilaha illallah. Maknanya Malaysia boleh start lah. Cuma hak ni dipanggil takbir mutlak. Dia ada takbir yang muqayyad. Mutlak ni maknanya anytime kita buat sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Malam esok ke pagi lusa ke, maknanya start esok lah. Dia ada takbir yang muqayyad ni. Muqayyad ni kita buat ramai. Galik tempat kita buat bila ni semua? Hari ke-9 ke hari ke-10? Galik pagi 10 dah. Di antara hadis kalau kita tengok hari ke-9 subuh. Lepas mai subuh hari ke-9. Untuk kita takbir raya. Sepas kala lah. Cuma hari ke-9 biasa kita buat ngorek. Kita buat ngorek masuk hari ke-10 ataupun malam gaya haji.
Kalau tengok dia daripada hadis dan sebagainya, hari ke-9 subuh. Maknanya hari ni contohlah kalau bertepatan dengan wukuf di Arafah, maknanya pagi takdi lah. Start takbir. Dia subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, 9, 10, 11, 12, 13. 3 hari tasyriq. Baik. Yang kedua, lepas tahlil, takbir. Maknanya sebut la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang ketiga, tahmid. Sama ada nak sebut alhamdulillah ataupun walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi kata banyak ni. Ini amalan yang pertama. Ahli Jumaat, keutamaan zikir begitu besar. Keutamaan zikir begitu besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala suruh supaya kita ni banyak berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berzikir mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Banyak sebab dia tak terikat sepas semaya ben ni. Zikir bebas. Maknanya bebas dari sudut kita tak semestinya ngadap kiblat. Tak semestinya kita duduk setepak. Jelas di Jumaat. Tak semestinya duduk atas jadah. Anytime boleh. Sehingga bila Allah suruh supaya kita ni banyak zikir kepada Allah, kita kena tanya dalam 24 jam sehari, cuma mana kita berzikir kepada Allah. Hak tu kena tanya semula untuk muhasabah. Dan kalau kita berasa tak terbuat, kita kena tanya, apa alasan hamba? Sedekah ibadat zikir tidak diikat seperti mana solat. Dia dalam Quran apa sebut banyak. Dia dalam Quran apa sebut banyak. Supaya kita perbanyak ke mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumaat boleh berjalan boleh, boleh duduk boleh, boleh senggeng boleh lagi. Boleh senggeng boleh lagi untuk kita berzikir. Sebab tu sekarang ni kita kena tanya, cuma mana banyak hamba berzikir kepada Allah. So, bahkan dalam masa yang sama, orang yang berzikir kepada Allah ni, wadh-dhakirina Allah katsira wadh-dhakirat, lelaki dan perempuan yang banyak mengingati Allah, yang banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfirah. Allah sediakan untuk mereka keampunan. Wa ajran 'azima, dan ganjaran pahala yang begitu besar. Dua. Yang ketiga, Nabi sebut pada sahabat, Nabi kata sabaqal mufarridun. Nabi kata beruntunglah orang-orang yang istimewa. Sahabat tanya, wamal mufarriduna ya Rasulullah? Apa yang dimaksudkan dengan orang istimewa ni ya Rasulullah? Sebab Nabi sebut sungguh beruntung orang-orang yang istimewa. Sahabat tanya, siapa dia orang istimewa ni? Kalau mari pak kita kena okey Yudah. Lalu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzakirina Allah katsira wadz-dzakirat." Yaitu lelaki dan perempuan yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ani orang hak beruntung. Jadi bos dah molek kita maknanya malam esok masuk 1 Zulhijjah. Mudah-mudahan kita diberi kuasa oleh Allah, klik balasah kau, mari balasah kau, klik masjid kau, mari masjid kau. Maknanya mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk baca zikir-zikir kita tadi insya-Allah. Boleh ingat hari Jumaat? La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ataupun kalau dia awak setahir takbir raya pun serupa aja. Tak lebih daripada 3 kalimah takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Tak lebih daripada itu. 3 kalimah takbir. Hak duduk dalam lafaz takbir raya takbir. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua ni Jumaat. Di antaranya juga maknanya kita boleh banyak ibadat ni. Kita tajuk koci dia dululah. Di antara sarana untuk kita banyak buat kebaikan ni, lebih-lebih lagi berada pada hari-hari 10, mari awal masjid. Dia kalau mari awal masjid, banyak kebaikan yang kita berasa nak buat. Sebab kalau duduk di rumah, dia berasa terikat. TV nak erat kita, dapur nak erat kita, mana lagi Jumaat? Katil nak erat kita, erat belakang. Handset nak erat kita. Kalau duduk masjid ni berasa macam tak berapa nak erat hak tadi tu. Puah ada berasa mengaji Quran, boleh semaya sunat. Puah ada semaya sunat, boleh berdoa pula. Puah ada berdoa, boleh berzikir pula. Puah ada berzikir, boleh baca Quran pula. Banyak. Jadi sebahagian para ulama ni, dia kata gua nah.
Dia kata kalau boleh mari masjid, maka terbuka baginya banyak kebaikan. Banyak amal-amal soleh hak dia boleh buat. Berbanding dengan tempat-tempat lain. Yang begitu kuat dia punya daya tarikah. Baik. Jadi bila kita mari masjid, maka kita akan sendiri. Masuk masjid kita semaya sunat. Jadi di antara amalan-amalan hak kita boleh banyak retak masa ni semaya sunat. Memperbanyakkan semaya sunat. Dia semaya sunat ni kalau kita nak buat waktu-waktu yang kita kata sini dibolehkan untuk semaya sunat. Nak semaya sunat mutlak, selesai banyak mana nak semaya, tak ada masalah. Bagaimana Nabi sebut dalam hadis? Nabi kata la tasjudu lillahi sajdatan. Tidaklah kamu sujud dengan satu sujud. Tidaklah kamu sujud kepada Allah dengan satu sujud, melainkan sujud tadi rafa'akallahu biha ad-darajah. Allah angkat darajat. Sesujud Allah angkat darajat. Cuba tak bolehlah semaya waktu rakaat. Melainkan witir lah. Nabi nak cerita, maknanya setiap sujud tadi Allah akan angkat darajat hamba dia. Wa hutta'an, dia Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan daripadanya satu dosa. Setiap sujud dia. Dalam hadis yang lain, hadis yang sering kali kita baca, bagaimana sahabat bawa air kepada Nabi untuk Nabi berwudu. Lepas pada Nabi ambil air tadi, Nabi tanya sahabat, nak minta apa? Sahabat kata, ya Rasulullah, aku minta untuk menjadi pendampingmu dalam syurga. Aku minta untuk jadi pendampingmu dalam syurga. Jadi Nabi SAW tanya balik. Dia kata, tak ada orang yang kamu nak. Hak tu je kau. Dia kata, ya Rasulullah, hak tu je aku nak. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, hendaklah kamu bantu aku. Iaitu dengan cara untuk merealisasikan impianmu bikasratis sujud. Dengan memperbanyakkan sujud. Kalau kita semaya fardu nak banyak tak boleh. Dah cuma tu je. Dah, subuh 2 sekali. Nak buat 4 hari ni tak boleh. Jatuh ke berdosa pula. Jadi Nabi nak ayat apa dia? Memperbanyakkan semaya sunat. Memperbanyakkan semaya sunat. Jadi bila kita mari awal tadi, maknanya peluang kita untuk meningkatkan amal ibadat ada situ. Ada kekuatan. 2. Yang ketiganya hari Jumaat. Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ini di antara ibadat. Selain daripada zikir, hak mudah, doa di antaranya juga. Berapa dia doa hari Jumaat? Semua doa lah. Apa-apa doa. Doa bangun tidur, doa masuk jambai, doa tubik jambai, doa pakai baju, doa pecah baju, doa mari masjid, doa tubik rumah, doa mari masjid, doa masuk masjid. Lepas tu kita doa segala hajat-hajat kita masa duduk dalam masjid. Nabi kata tidak la yuraddu doa. Nabi kata tidak tertolak doa di antara ber dengan qamat. Ni, peluang. Kita ada masalah. Banyak masalah. Masalah tempat kerja, masalah di rumah, masalah dengan anak, masalah kewangan kita sendiri. Banyak masalah. Mana kita nak ngadu? Mana kita nak ngadu hari Jumaat? Kepada Allah. Itu peluang. Maknanya dalam masa yang sama kita kata sini, kita duduk masjid. Tempat yang kita kata sini, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah Allah. Dah kita duduk lagi masjid. Dalam masa yang sama, waktu di antara azan dan iqamat, di antara waktu yang afdal untuk kita berdoa. Dia comelnya kalau boleh kita tak sia-siakan waktu-waktu tadi. Baik. Dan sebenarnya doa ni hari Jumaat. Kita baca dahulu hadis dalam bab pemutusan silaturahim. Orang berdoa kepada Allah ni tidak pernah dikecewakan oleh Allah. Walau dia kata, ustaz, hamba doa lama dah, cuma setakat ni tak ada lagi. Walaupun tak ada kecewa. Bagaimana Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, orang yang berdoa kepada Allah ni, bila mana dalam doa dia tadi, tidak ada pemutusan silaturahim, tidak ada dosa. Dosa ni maknanya minta Allah permudah buat maksiat ke berapa, tak boleh lah. Yang keduanya, tidak ada pemutusan silaturahim dalam doa. Ataupun dia sendiri memang tidak ada pemutusan silaturahim. Dia baik berlaku dengan orang. Ukhuwah dijaga. Waris-waris tak bertetak. Pergi mari berlaku. Ada juga waris-waris nak beranak bertetak ni, ada. Dah? Baik. Lainlah sini insya-Allah dah. Kemudian hari Jumaat, Nabi kata bila tidak ada dua benda tadi, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan ihda thalathin. Salah satu daripada 3 benda. Tuhan akan beri. Dengan syarat doa, kita jaga syarat lah. Apa dia? Di antara doa. Maknanya nak berdoa tadi, jaga makan minum kita. Supaya bukan daripada sumber rezeki yang haram. Cuma orang kita, bila nampak sumber rezeki haram ni, dia nampak, apa dia semua? Arak dengan khinzir. Tak kan? Hak nampaknya.
Cuma terlucu. Hak lain. Ni masalah. Dalam khutbah bulan Januari rasanya. Bulan 1 baru ni. Tuh tajuk rasuah. Cuma alhamdulillah di Kelantan kita tak ada kira rasuah. Boleh percaya ni semua? Tak ada. Sebab dia ada duit kopi, duit pelicin, minyak pelicin, dia ada tu. Rasuah tak ada, Kelantan. Bilik hotel, hak dia booking, tak apalah, gini kita kira demonstrasi hak kawan ni kan. Kita kira tayar, Pak Putih, tayar baru. Good year. Mana? Tak ada rasuah. Jadi, kita kata sini, orang kita dah nampak haram dua tu. Babi agak. Jadi orang lain ni tak perasan kali. Kau buat tak perasan tak tahulah. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, orang yang mari musafir jauh gitu morning, rambut berdebu, baju berdebu, rambut kubah, bojeng kubah. Dia berdoa kepada Allah, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, dia minta kepada Allah. Sedangkan Nabi kata pakaian dia haram. Pakaian yang dia pakai tu daripada hak haram. Wallahu alam, dicuri peti orang dia beli kau lagu mana. Kemudian kata Nabi, makan minum dia daripada haram. Tumbesar dia daripada hasil-hasil yang haram. Fa anna yustajab. Belah mana tu hendak terima doa dia? Ni kena jagalah. Tu soal lagi. Kemudian Nabi sebut dalam hadis tadi, Nabi kata Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan salah satu daripada 3. Sama ada yang pertama, Allah akan menyegerakan hajat dia tadi. Berapa dia minta? Ya Rab, bini nombor 2. Selesai naik majlis. Saing belakang. Bini pun ya Allah, alhamdulillah abang. Kita bersyukur benar abang boleh nombor 2. Lama dah kita duk tunggu. Pelik kita. Guana mudah ni. Allah makbul. Yang keduanya hari Jumaat, ataupun Allah Subhanahu wa taala yudakhiraha fil akhirah. Allah akan simpan di akhirat untuk dia. Allah akan simpan di akhirat. Dia berdoa, Ya Rabb, Ya Allah. Nombor 3, Ya Allah. Dia minta 2 doa ada 3, Ya Allah, Ya Allah, siang malam. Tapi dia main 2 situ lah. Okeylah, 2. Daripada kita haksa. Nak hari duk doa, pagi petang siang malam, pagi petang siang malam. Allah Subhanahu wa taala simpan untuknya di akhirat kebaikan tadi. 2. Dan yang terakhirnya katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia ataupun tukarkan yang sepertinya. Hak lebih kurang dengan hajat dia tadi. Kita berdoa minta dengan Allah, minta kata galau. Dok. Mari masjid nak ditah jalan tadi, hamba sikit lagi nak tepuh. Allah ganti dengan apa yang memberi kita kata sini bahaya kepada dia, min su'i mithliha, atau Allah Subhanahu wa taala tukar kepada yang sepertinya. Ni benda kita tak perasan. Jadi sebenarnya orang hak cukup syarat doa untuk makbul tadi, bila dia kerap minta, katanya Nabi, Allah akan beri salah satu daripada 3. Yang maknanya sini, orang berdoa kepada Allah, Allah tidak pernah kecewa ke mereka. Allah tidak pernah kecewa ke mereka. Sebab tu bila berdoa, Nabi suruh supaya ni kita jangan ada perasaan fed up. Amba lama dah minta begitu, tapi gitu. Pas 2 kali doa tak asal dah lah. Rugi hari Jumaat. Jadi di antara amalan yang seterusnya tadi, doa. Dan yang terakhirnya, hak ni di antara hak penting hari Jumaat. Lepas pada kita sadaqallahul azim Quran bulan Ramadan, bila pula a'udzubillah? Masing-masing kena tanya. Lepas pada kita di setengah hari ni, hari pertama Ramadan, dia cah dia 3 lalu. 10 ju. Hari kedua 10 ju. Hari ketiga khatam 10 ju. Sadaqallahul azim. Habis dah surah An-Nas. Dia peletuk, tutup pakai letuk. Letuk tu mungkin hak sini istiqamah. Dia ada setepak ni a'udzubillah 1 Ramadan tahun depan pula. Lama tu. Lama. Sebab tu kalau kita tengok amal di antara amalan-amalan
hak baik, hak dicintai oleh Allah. Amalan-amalan yang berterusah. Berterusah kita buat. Wa in qal, walaupun amalan tak sikit. Daripada gomo parak apa kada. Ya naik cemuh dah. Sebab tu ulama bahas, kalau kita tengok dalam kitab Salatul Mu'min, lagu mana dibahas, dia kata sebenarnya di antara hikmah Nabi sebut benda ni supaya kita buat semampu dulu, sikit-sikit berasa gagah, up. Tu dia. Naik 2 ayat, patut naik pula. Daripada kita gomo parak sekaligus, mari bosan tak ada, pakai stok terus tak buat. Pakai stok terus, berhenti terus tak buat. Jadi sini ahli Jumaat, di antara peluang kita lah ni, iaitu membaca Al-Quran. Ahli Jumaat mungkin dah cukup ma'ruf. Hadis berkenaan Nabi sebut alif lam mim. Aku tidak kira ianya satu huruf. Alif sa, la sa, min sa. Tu jelas dah. Dalam hadis lain Nabi kata, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nabi kata bacalah olehmu Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ni ya'ti yaumal qiyamah. Akan mari pada hari kiamat syafi'an li ashabi. Memberi syafaat kepada orang-orang yang baca Quran ataupun ilmu yang berkaitan dengan Quran. Baik dia mengaji ataupun baik dia mari belajar. Baik Quran tu baca sendiri ataupun ustaz ambo baca ngakak. Ngakak tak berat. Walaupun dia mari jemput tu email ambo nak ngaji Quran. Ambo Allah cuma kita malulah. Dok sebab kita tak erti baca Quran. Dia pun mengaji dengan tu email. Tu email jekoh, tu email agak lidah, tak degih juga dia. Mari mengaji lagi. Setengah tepat dia ramah ni masa ngaji tajwid ya. Praktik baca, hak boleh baca tu ada skalanya. Ni pengalaman lah. Dia malu sebenarnya di Jumaat. Hak ni malu dipanggil malu tak tepat. Kita malu orang lain dengar kita berasa air. Kalau hamba tak boleh baca Quran. Sedangkan kita tak ada perasaan malu, kita bertemu dengan Allah dalam keadaan tak boleh baca Quran. Tak ada perasaan itu. Jadi malu ni kadang-kadang dia ada tepat dia. Cuma malu mari cocok duk situ. Allah, apabila tak nak baca Quran. Cukup rugi. Orang lah ni macam-macam kaedah buat. Nak we kita ni supaya boleh baca Quran. Guna sistem katok pun ada. Seharakat kalau dua harakat. Siapa setarat tu? Jadi Quran ni perlu kita ambil penekanan. Dalam hadis Nabi. Hadis yang terakhir, patut kita tutup insyaAllah. Maknanya kita ni kita faham minggu depan. Hadis ni daripada Uqbah bin Amir. Nabi SAW, Nabi tempatkan sahabat fuqara'ul muhajirin di yang mana fakir daripada golongan muhajir di satu penempatan ashabus sufah. Nabi letak satu tempat. Jadi sahabat-sahabat ni satu ketika dia duduk bual lah, bicara luar pada masjid. Bila Nabi lalu, Nabi tanya sahabat. Nabi kata, afala taghduna ilal masjid. Nabi kata, alangkah sekiranya kamu semua pergi ke masjid. Masuk masjid. Mempelajari Al-Quran ataupun membaca Quran. Ni Nabi nak cerita deh. Keutamaan orang mari masjid, lepas tu baca Quran. Nabi kata 2 ayat yang dibaca lebih baik daripada 2 ekor unta. 2 ayat Quran baca. Lebih baik daripada 2 ekor unta. Ada orang tanya ustaz, adakah alif lam mim termasuk satu ayat? Sayak dah tu. Sayak dah tu. Cuma kalau main alif lam mim, alif lam ra, ta sin mim, kaf ha ya ain sad, baca kepala surah saja, cak elaklah. Dok, nak ambil waktu. Tak boleh lah. Dia baca Quran baca. Nabi sebut sahabat, 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. Zaman sahabat hari tu, ni kita bincang Nabi kecek dengan sahabat ni orang susah. Nabi nak cerita satu benda yang bernilai di dunia di sisi mereka. Ni. Kalau zaman kita lah ni enggak apa dia hari Jumaat. Moga utah kita nak bandingkan lebih, moga utah mahal lagi. Mudah gini. Zaman dulu macam ni. Zaman dulu. Kita nak bincang zaman hari tu. Sehingga sahabat dengar kata utah 2 ayat Quran ni lebih baik 2 ekor utah. Macam no. Lalu katanya Nabi 4 ayat Quran lebih baik daripada 4 ekor unta. Begitulah sekiranya ayat lebih banyak lebih baik daripada berekor-ekor unta tadi. Ini hadis berkenaan dengan Nabi nak cerita
ganjaran keutamaan bagi mereka-mereka yang membaca Al-Quran. Jadi kita kata sini, maknanya bila kita mari awal masjid, maknanya semua duduk dalam itu. Baik kita memperbanyakkan semaya sunat, kita memperbanyakkan doa, kita memperbanyakkan zikir, dan kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Insya-Allah. Untuk akhirnya, hadis Nabi SAW, "Idza ra'aitumul hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa asfarihi." Rawahu Muslim. Nabi kata, sekiranya seorang daripada kamu berkeinginan untuk ambil ibadat korban, ambil gia, maka hendaklah falyumsik an sya'rihi. Dia tahan diri dia daripada menghilangkan bulu. Maknanya segala bulu ada tubuh ni tidak disunatkan untuk kerak. Maknanya sunat untuk maknanya kalau hari Jumaat ambil gia rebel, kalau berasa ada dah panjang misal kau rambut kau berapa, jadi esok boleh nak goting, nak bojen apa esok. Start daripada masuk ngori esok, maka tidak digalakkan. Ulama selisih. Kalau tahu dah hadis tu ada, perlu pergi kerak juga. Ulama terbagi dua pandangan. Ada yang mengatakan makruh dan ada yang kata haram. Kalau hari Jumaat tanya kita lebih kepada pandangan makruh, nak cerita pandangan itu ada. Jadi kita kata sini, maknanya untuk orang-orang ambil dia tadi kita pakai masalah supaya mereka tidak menghilangkan bulu-bulu yang berada pada tubuh badan, insya-Allah. Dan untuk akhirnya hari Jumaat, mudah-mudahan sedikit sebanyak tadi berkenaan dengan bab keutamaan dan melaksanakan amal soleh pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan dapat jadi panduan untuk kita semua, dapat kita amal dalam kehidupan harian kita ni, insya-Allah, dan kita sampaikan kepada ahli keluarga. Klik buaya belah mana kita perhati tu cerita supaya mereka pun sama-sama dapat meningkatkan amal soleh, insya-Allah. Untuk akhirnya aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Pengumuman yang terakhir hari Jumaat, kita cari dah sini memang tak ada stok dah. Kalau hari Jumaat masih tadi pun ada 3 butir saja. Kalau ada lagi hari Jumaat maknanya kena beri nama kepada tu email kita, cikgu kita ni. Dan kita akan order, cuma lambat sikitlah sebab kita ni daripada Indonesia. Wallahu a'lam.